al-manhaj, al-dirasi dan juga turuk tadris. Okay. Selepas tu saya akan tunjukkan satu contoh terus macam mana nak apply dalam RPH. Jadi kalau dah habis buat tu tak apa, cuma kita gunakan ni untuk kita baiki RPH kita. Okey. Fil manhaj ad-dirasi, okey, al-manhaj ad-dirasi. Okey, ni okey. Al-manhaj ad-dirasi ialah manhaj pengajaran yang akan kita gunakan masa kita mengajar. Okey. Dalam yang saya tunjuk tadi, yang kita tengok tadi ialah dipanggil DSKP. Kalau di negara Arab ataupun dalam secara umum dikenali sebagai al-manhaj ad-dirasi. Jadi dalam silibus ni silibus lah. Dalam silibus sekolah, jadi kalau di sekolah, dalam konteks sekolah rendah KSSR, konteks sekolah menengah KSSN, KBD, tingkatan 6 STAM. Jadi setiap silibus pengajaran bahasa dia ada dia punya manhaj dia sendiri. Okey. Jadi makna manhaj secara umumnya ialah fil lughah at-tariq al-wadih. Jadi ini daripada dalam Quran. Ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi metod apa yang kita nak gunakan ketika kita mengajar? Okey. Dalam konteks pendidikan, majmu' al-khibrat wa dirasat allati tusiluha al-madrasah ila al-talamis, ya, iaitu beberapa al-khibrat, pengalaman dan kajian yang disampaikan sesuatu madrasah. Madrasah ni bukan madrasah sekolah, sesuatu aliran tarbiyah ni, aliran silibus kepada pelajar. Okey. Ni kat sini al-manhaj dirasi naw'an min at-tashri'. Jadi benda ni benda yang kena dikuatkuasakan. Ini bukan tashri' syariat yang dilaksanakan, yang perlu kepada penguatkuasaan. Tapi tujuan dia ialah untuk tanzim al-amaliyah ta'limiyah, untuk menyusun kaedah pengajaran, okey, supaya wa tawjiha nahwa al-aghrad al-manshudah, supaya dapat mencapai matlamat yang ditetapkan. Okey. Ini dipanggil elemen-elemen yang ada dalam silibus. Okey. Kalau tengok elemen ni nanti kita akan tengok dalam RPH kita. Dia ada RPH, rancangan mingguan, rancangan tahunan, rancangan mingguan. Al-ahdaf, ni objektif pengajaran. Al-muhtawa, kandungan buku teks tu. At-tariqah, metod. At-taqwim, penilaian. Jadi nanti masa pelaksanaan nanti kita akan ada ahdaf dia. Ahdaf ammah, ahdaf khasah, objektif umum. Objektif umum kita akan merujuk kepada mi'yar muhtawa. Ahdaf dalam pelajaran tu at-tamhid, induksi, al-tanfiz, pelaksanaan, at-taqwim, kemudian kita akan ada penilaian, kemudian kita akan ada dipanggil apa? Refleksikan diri, refleksikan diri. Okey. Biasanya masa praktikum tu dah ajar dah isi. Lepas praktikum kita isi dah, tapi kena isi sebab pengetua akan tengok benda tu, guru penalty akan tengok. Okey. Okey. Ini tadi Ini adalah anasir al-manhaj. Ini secara umum. Nanti kita akan tengok dia punya
pendetilan dia, susunan dia, cara tulis dia dalam RPH. Usus al-manhaj. Okey. Usus ni adalah asas satu silibus. Ya. Kalau kita tengok asas-asas dalam KSSR, KBD dengan KSSM berbeza. Ha? Jadi apa sebabnya? Sebab nama KBD dia lebih kepada asas ataupun teori yang asas yang berkaitan dengan agama, sebab tu dia banyak susunan dia berbeza. KSSM dia lebih umum. KSSR dia rendah sikit, dia lebih kepada masyarakat berbilang bangsa. Sebab tu kalau tengok buku teks sekolah rendah bahasa Arab ada nama Cina, nama India. Tapi KSSM tak ada. Yang mempengaruhi silibus ni ialah usus al-manhaj. Dia ada al-usus al-nafsiyah, asas-asas psikologi, al-usus al-ijtimaiyah, asas-asas kemasyarakatan. Kemudian ada al-usus at-tarbawiyah, al-usus at-tarbawiyah, asas-asas pendidikan. Kemudian al-usus al-lughawiyah, mana ada asas-asas bahasa. Itu dia punya usus, al-usus an-nafsiyah, al-ijtimaiyah, at-tarbawiyah, al-lughawiyah. Okey. Jadi benda-benda yang ada dalam PowerPoint, dalam yang saya bagi dalam PowerPoint, tengoklah. Sebab saya akan ambil periksa, soalan periksa dari sini je. Soalan kuis. Okay. Al-usus an-nafsiyah, al-ijtimaiyah, at-tarbawiyah, al-lughawiyah. Jadi huraian dia. Al-usus an-nafsiyah مجموع المفاهيم والحقائق والمبادئ المستقاة من نتائج دراسات علم النفس. Ini adalah daripada sebahagian daripada konsep maklum, teori, prinsip yang dihasilkan, diformulakan daripada kajian-kajian berkaitan dengan psikologi, ilmu nafs, psikologi yang berkaitan dengan ta'lim wa ta'allum al-lughah Arabiyah. Jadi di situ akan ada kaitanlah antara pengajaran bahasa dengan psikologi. Okey. Dia ada kaitan dengan syakhsiyatud darisin, iaitu dipanggil dengan apa dipanggil? Personality pelajar. Kemudian yang kedua al-usus al-ijtimaiyah. Ini dipanggil masyarakat. Dirasatil mujtama'. Macam tadilah, kalau tengok buku teks bahasa Arab di negara Arab tak semestinya sesuai digunakan di Malaysia. Sebab buku teks di sana dia punya kandungan dia berkisah tentang masyarakat yang duduk di sana. Jadi adalah banyak contoh senangnya lah. Banyaklah gambar unta, gambar apa, takkan gambar unta tu nak bawa ke sini. Tapi bila bahasa Arab, buku bahasa Arab Malaysia kena disesuaikan dengan masyarakat Malaysia. Jadi adalah tajuk Aidul Istiqlal, ataupun Al-A'yad Al-Maliziyah. Jadi kalau tengok cerita teks bahasa Arab, tak adalah cerita pasal Thaipusam, pasal Deepavali. Tapi di Malaysia kena ada lah. Sebab dia kena ikut Al-Usus Al-Ijtimaiyah fi Malaysia. Okay. Min waqi' hazal mujtama', realiti masyarakat, mustaqbaluhu, masa depan dia, muskilatuhu, masalah dia, tatallu'atuhu, dia punya visi dia, visi dan mission dia. Okay. Semua al-usus at-tarbawiyah. Okay. Kalau kita tengok di Malaysia, kalau kita buka tadi buku teks kan, selepas kulit kita nampak apa? Apa tadi? Falsafah apa? Falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan. Jadi dalam pengajaran bahasa, bukan bahasa je lah, bahasa Arab ke apa ke, semua buku teks ni kena ada al-usus at-tarbawiyah, kena bertolak dari situ. Dipanggil Jerry lah, Jerry.
jasmani, emosi, rohani, jasmani, jari kan. Lepas tu insan seimbang, sejahtera. Jadi sejahtera tu kena, benda-benda tu, prinsip-prinsip pendidikan Malaysia kena diterjemahkan dalam buku teks tu. Kena diintegrasikan. الجوانب التربوية التي تتعلق بالمنهج الدراسي بشكل عام من عناصره الأربعة. Okey, satu kat ni kena ada falsafah pendidikan negara. Yang kedua, kan bila tengok dalam, kena tengok dalam DSKP, apa yang dia nak dalam tu. Ada dekat situ kebat, ada dekat situ apa lagi. Dia panggil anasiri min anasiri al-arba'ah ar-raisah. Kemudian falsafah ta'limiyah التي يتبناها المجتمع. ثم الأسس اللغوية، المفاهيم المتعلقة باللغة والتي ينبغي أن يسترشدوا بها عند تحديد حاجات الدارسين لتعلم العربية كلغة ثانية وكذلك عند وضع منهج لذلك. Okey. Jadi sini okey. Sekarang saya akan buka bagi nampak teruslah senang faham kan. Okey, saya akan stop sharing kat sini. Okey. Jadi tadi kita tengok beberapa al-usus fima yata'allaq bil manhaj, manhaj. Kita akan tengok ada al-usus at-tarbawiyah, al-usus at-tarbawiyah, al-ilmiyah, apa semua gitu kan. Ada satu di SKP. Sekejap. Dulu nak cari di SKP susah, kena pergi bitnya. Sekarang senang, semua duduk dalam online kan. Jadi Google je lah. Sekejap saya nak cari di SKP di SKP DPK. Saya tengok sekolah rendah dulu. Okey, nampak? SKP tu. Okey. Nampak tak? Okey, kurikulum standard sekolah rendah di SKP. Dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Jadi kat sini pengajaran dan pentaksiran terus. Dulu diguna apa tu, saya tak ingat apa nama dia dulu panggil apa. Dulu dia panggil rancangan pengajaran apa. Okey. Okey. Jadi bila mengajar buku darjah 2, kena tengok buku teks dengan benda ni. Jadi kita tengok sini tadi usus al-manhaj, al-manhaj kan ada al-usus al-lughawiyah, al-usus al-ijtimaiyah, al-usus apa lagi. Jadi benda-benda ni ada kat sini. Jadi yang ni al-usus at-tarbawiyah, kena ada rukun negara. Sebab dia kalau buku teks sekolah rendah dia ada negara apa, masyarakat berbilang bangsa. Benda dia falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Sebab tu dalam mengajar bahasa Arab dia ada elemen merentas nilai. Sebab dia nak melahirkan masyarakat yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani, kemudian berakhlak mulia gitu kan. Ini definisi kurikulum kebangsaan. Ya. Kata pengantar tak payah lah. Okey. Ni kalau baca ni kena bacalah. Kena baca ni dia punya usus dia lah. Asas-asas manhaj ni. Nak faham asas KSSR kena baca DSKP DSSR. Nak faham asas silibus KSSM kena baca KSSM punya DSKP. Nampak kan?
Ini adalah pendahuluan matlamat dia objektif. Kurikulum standard bahasa Arab menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif berikut. Mendengar sebutan, menyebut, bertutur, membaca, menulis, memahami, mengaplikasi asas tata bahasa Arab dalam pentuturan dan penulisan, mengaplikasi nilai-nilai murni. Kemudian ada juga falsafah at-tarbawiyah. Kena faham dalam ni, dalam walaupun mengajar bahasa Arab, kena ada elemen pemikiran kritis dan kreatif, berinovatif, dan seimbang. Komunikasi, sains, teknologi, rohani, keterampilan diri. Okay. Ni lah usus tadi secara umum ni kita nampak tu dia punya contoh. Kemudian kemahiran pula sekarang PAK21 kemahiran abad 21 apa dia yang kita kena masa mengajar bahasa Arab tu, apa yang kita kena kerja integratekan? Berdaya tahan, berkomunikasi, pemikir kira ni bila habis bahasa Arab ni keluar jadi malaikat lah. Jadi hebat jadi Albert Einstein belaka. Lepas tu kebat lagi. Aplikasi menganalisa mana ni yang ini dia modify daripada belum taksonomi dah ni. Strategi pembelajaran. Ni ada kat sini. Dalam bahasa Arab tak ada. Kalau baca buku bahasa Arab tak ada benda gini. Jadi kita kena baca yang ni. Ada proses inquiry, kooperatif, permainan, berasaskan projek, summasaran, simulasi, bilik darjah, tunjuk cara. Okey. Elemen merentas kurikulum. Masa mengajar bahasa kena selitkan. Bukan sekadar nilai murni bahasa Arab, bukan sekadar nilai Islam. Bahasa lestari alam sekitar, nilai murni sains teknologi, patriotisme, keusahawanan, teknologi maklumat, komunikasi, kreativiti, inovasi, pendidikan kewangan. Ini dipanggil apa? Financial literacy. Jadi dia boleh sebut duit. Bila mengajar nombor, integratekan nombor tu digunakan dalam kalender, kira duit. Kelestarian global, pentaksiran. Okey. Ini tengoklah dia ada pentaksiran berpusat berdasarkan sekolah. Kita tengok tahap penguasaan. Okey. Nampak tak jadual ni? Tahap penguasaan. Nampak. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau baca yang ni, saya tak payah baca sendirilah, nanti saya bagi link. Dalam peringkat sekolah, dia ada peringkat yang 1 tu paling rendah lah. 6 paling tinggi. Peringkat KPM, paling basic nombor 3 tu. Jadi bila kita mengajar pelajar kita, paling basic dia boleh nombor 3 dan nombor 4. Nombor 1 tahu je. 2 tunjuk je. 3 boleh guna, 4 boleh melaksana. Paling kurang dia boleh guna. 3 paling rendah. Jadi kalau bahasa Arab, murid mengetahui, tahu je. Murid mengetahui dan mampu mempraktikkan secara sedar, 2. Yang ni. Paling kurang nombor 3. Murid mengetahui kemahiran asas bahasa Arab dan mampu mempraktikkannya secara konsisten. Paling kurang nombor 3 tu. Nombor 4 tu mungkin tak semualah boleh buat. Mengikut situasi yang tepat. Nombor 6 tu jarang-jarang lah. 4, 5, 6 tu nombor 3 paling kurang. Okey. Standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Ni dia. Dalam buku teks akan ada mi'yar muhtawa. Mi'yar muhtawa tadi yang saya tunjuk tadi lah. Mi'yar muhtawa ikut unit. Unit 1, unit 2, unit 3. Al-istima' ilal aswad. Jadi ni kalau dalam RPH dia masuk bahagian ahdaf ammah. Al-hadaf al-am. Okey, al-hadaf al-am. Kalau dalam bahagian ahdaf khassah, ambil bahagian mi'yar ta'allum.
Ya, ma'iyah ta'allum. Al-qudrah ala muhakat, al-qudrah ala tahdid. Okey, ada ammah. Selepas ada ammah, dia ada khutuwat kan, nombor 1, nombor 2 buat ikut. Inilah tanfis ni. Okey. Ni ikut maharah lah. Biasanya sekolah rendah, sekolah rendah dia buat ikut maharah. Tadi kita tengok tadi disusun ikut maharah. Al-istima', al-kalam, al-qira'ah wal kitabah, KSSM Yang KSSR dia gabung istima' wal kalam. Kemudian digabung al-qira'ah, istima' kalam sekali, al-qira'ah satu, lepas tu al-kitabah. Ya. Al-kitabah untuk sekolah rendah, ni dah jam berapa ni? Jam 4 dah. Ikut tulis tu ikut kemampuan pelajar tu lah, tahap darjah 4. Takkan nak suruh tulis karangan 100 patah perkataan. Tulis ikut kemampuan dia lah. Ya? Jadi kemampuan dia tu dihuraikan dalam DSKP. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6. Tu darjah 1 sampai darjah 6 tu dia ada tasalsul. Dia ada turutan peningkatan peringkat kecakapan tu. Darjah 6 tu dia yang paling tinggi. Okey. Ma'iyah, ta'rif. Biarlah. Okey. Kan di sini ada nama-nama tak payahlah. Okey. Dalam DSKP yang saya bagi, tak ada sini. Sekolah rendah dia tak tunjuk apa ni? Contoh saya bagi. Okey, saya dah letak dalam apa ni? WhatsApp group. Di SKP saya akan tunjuk yang KSN, yang KBD pula, yang KBD. KSN tu. Okey. Nampak Ini tingkatan 1. Kurikulum standard sekolah menengah KSSM. KSSM digunakan oleh kelas aliran agama, KAA dan juga SMKA. Sekolah menengah penuh kerajaan. KBT digunakan oleh SABK, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Sekolah kerajaan negeri yang kerajaan pusat ambil alih secara pentadbiran. Tapi silibus sebelum ni gunakan manhaj Azhari tapi dah ganti dengan KBT. Okey, ini tingkatan 1. Okey, tengok ni usus al-manhaj. Kena ada rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, kemudian matlamat, objektif sama. Ni kira ni dipanggil al-usus al-wataniyah. Ini apa ni, al-usus al-ijtimaiyah, peringkat kebangsaan. Okey. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Tingkatan 1 sampai tingkatan 3. Kemudian profil murid. Tahap pemikiran. Kebat kena integrasi dengan kebat. Strategi PMP. Nampak kan di sini ada dia bagi contoh apa? Jigsaw apa semua ni. Dia dah bagi contoh-contoh PAK 21 yang boleh dilaksanakan. Yang ni lah nanti boleh buat sebagai salah satu assignment yang nombor 3, yang 30 markah tu. Di elemen merentas kurikulum. Okey. Jadi tahap penguasaan. Jadual 4. Tahap penguasaan. Bila kita mengajar, paling kurang murid, kena pastikan murid
Maksud di sini ialah setiap seorang murid yang ada dalam kelas kita, kalau ada 30 orang tu kena kita pastikan setiap seorang paling kurang nombor 3 tu. Kalau kita tak buat macam tu, maknanya kita tak amanah lah walaupun orang tak tahu. Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi yang baharu. Yang baharu maknanya bila dia belajar satu perkataan, dia bukan mengapa setakat ayat tu je, dia boleh gunakan dalam ayat lain. Paling kurang. Organisasi kandungan, standard. Okey. Ini dia. Mi'yarul muhtawa. معيار المحتوى أهداف عام معيار التعلم أهداف خاصة الاستماع إلى الكلمات متقاربة yang tadi ni, yang kita tengok tadi ni dalam buku teks ni lah di SKP dia al-istima'. Jadi penulis buku teks, masa dia nak tulis buku teks, buku tu tak ada lagi, dia rujuk di SKP ni dulu, baru dia cipta buku tu, baru dia tulis buku tu. Okay, dia nak kawal balik dia ni. Okay, saya nak tunjukkan, tak payahlah buku teks saya dah tengok buku teks dah tengok. Saya nak tunjukkan ini template ayat. Ini dia. Kan kita tertanya, kenapa perkataan dalam buku teks macam tu? Sebab bahagian pembangunan kurikulum dia dah buat. Dalam unit ni perkataan ni je. Kan? Sebab dia nak kontrol. Nampak kan? Al-Madrasah. Unit 1. Jadi unit 1 dengan unit 2 ni mesti dia punya situasi ta'lim. Dia mesti berkisar tentang sekolah. Cuma beza dia yang ni dalam kelas, yang ni di kawasan sekolah. Perkataan yang dia mesti guna dalam tu ialah yang berkaitan dengan manusia, muallim, talib, talibah. Perkenalkan dulu dengan 3 perkataan ni. Bila dia keluar, dia akan kembangkan perkataan tu. Jadi al-mudir, naibul mudir, al-muallim. Benda-benda yang perlu dia belajar dalam kelas. Sabura, lawha, lawha bayda, al-qumama, al-khizana. Dia bagi dia kuasai perkataan ni. Daripada kuasai perkataan ni, tambah pula dengan perkataan di bawah. Al-ahdas ni ialah tajuk buku teks tu. Jadi tanzif kan, tanzif. Sebab tu dia guna hayya nunazif al-fasl, jom bersihkan kelas. Kemudian situasi buku teks kedua bersiar-siar di kawasan sekolah. Ini fi'il. Jadi masa kita tengok buku teks ni kan ada fi'il mudhari' kan. Fi'il tu kenapa fi'il tu? Sebab dia menggunakan fi'il yang ada ditetapkan oleh di SKP. Okay. Ini nusus ni adalah nusus dia kharitah. Ini dah dipanggil mapping untuk buku teks. Jadi kalau tak pasti kenapa jadi macam tu, sebab dalam di SKP ada mapping dia. Ini dipanggil mapping buku teks. Okay. Ini mapping buku teks. Okay. Jadi saya letak dalam mana nota tadi. Ini di SKP. Ini dipanggil di SKP KSSM. Okay. GSKP. Okay, di SKP. Tunjuk contoh kan. Cepatlah sikit faham. Tunjuk apa ni. Yang ni
Link yang baru ni ada semua. Pasal syurga.net ni ada semua. KBG, KSM, KBG semua ada situ. Yang tingkatan adab wal balaghah semua ada. Nampak kan? Sukatan pelajaran, nampak web ni kan? Bahasa syurga ni. Sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran di SKP, KSSM tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 4, Al-Lughah Arabiyah Al-Mu'asirah tingkatan 1, 2, 3, 4, Al-Adab wal-Balaghah tingkatan 4, tingkatan 5, modul jurulatih utama bahasa Arab, Tahbib Al-Lughah, ni kalau nak buat Mukhayyam Arabi, modul PDP bahasa Arab, peta writing, format pentaksiran KBG, KCCM, stamp modul sini. PK bahasa Arab pada sini. SKP, buku teks pada sini. Buku teks dia panggil buku teks apa benda? E-book. Dia orang dah scan. Ya, dia orang dah scan. Okey, nampak ini dia SKP yang tingkatan 4 punya. Okey. Yang tingkatan 4, yang sekolah SABK ni samalah. Okey. Cuma beza dia sebab ni dia lebih pada agama, jadi konten dia lain lah sikit daripada KSSM. Ya. Tulis dalam bahasa Arab. Jadi yang KSSM tulis dalam bahasa Melayu. Dia ni kan, dia sekolah agama. Sekolah agama Batu Kerajaan Ganti Azhar. Tulis ke Arab. Jadi boleh nampak lah berapa jam yang kena dihabiskan tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Okay. Ma'iyah Al-Muhtawa. Dia ada buat tingkatan 1 kena belajar nombor daripada berapa sampai berapa, tingkatan 2 sampai berapa, sampailah tingkatan 5 dia dah susun nombor tu. Termasuk dah tajuk nahu. Tingkatan 1 ada tajuk dia, tingkatan 2 ada tajuk dia, tingkatan 3 tajuk dia. Okay. Nampak jadi unit 1 ini perkataan yang dia kena belajar, dia kena kuasai. Al-asma' al-af'al. Unit 2 al-asma' al-af'al. Unit 3 al-asma' al-af'al. Unit 4 al-asma' al-af'al. Itulah. Unit 5, unit 6, 7. Tajuk-tajuk yang dalam buku teks, nombor 1 berkisah tentang teknologi. Nombor 2 ulama-ulama Islam. Nombor 3 pemikir-pemikir Islam. Yang keempat tentang ekonomi Islam. Ini tentang alam ataupun global ataupun al-alamul islami, alam Islam. Negara-negara Islam. Ini khalifatullah, tentang manusia sebagai khalifah. Ini ada campur sikit pasal tauhid, sam'iyat. Ini ada sikit pasal tafsir. Ini ada pasal akhlak, tasawuf. Okay. Unit 10 ada pasal muamalat. Nombor tingkatan 1, 100 sampai 299. Tingkatan 2, 300 sampai 499. Sebab tu kena rujuk. Sebab tu kena rujuk di SKP. Okay. Ini dia punya tema dia. Tema yang 10 bab tu lah. 10 bab dalam buku tingkatan 4 ni. Ini tema dia. Okey, dalam tingkatan 4, dalam buku tingkatan 4, kawaid dia mesti ada yang ni. Mushtaqat, fi'il ruba'i, fi'il sulasi sampailah al-ataf. Tingkatan 5 tajuk lain.
Dia dah susun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Nak tahu tajuk apa, kena tengok di SKP. Okay. Wadah, jadi saya dah tunjuk. Saya dah tunjuk. Macam mana nak faham usus al-manhaj, KSSR, KBD, KSSR, KSSM, KBD. Kenapa dia berbeza? Okay. Jadi yang buat benda ialah BPK, bahagian pembangunan kurikulum KPM. Dia akan disemak setiap 5 tahun sekali, macam pilihan raya PRU. PRU ni dia tak 3 ke 5 ikut dia lah. Kalau dia rasa dia nak mana, dia buat. Kalau dia rasa dia nak galah, dia buat lambat sikit. Okay. Let's see ulang benda tadi. Nampak Jadi bila saya tunjuk tadi di SKP tadi, nampak kan beza dia? Anasir al-manhaj ada al-ahdaf, al-muhtawa, al-tariqah, al-taqwim. Nampak kan benda tu dalam SKP? Kalau tengok nota tu gitu je dah. Tapi tunjuk je nampak kan? Dia panggil anasir al-manhaj, elemen silibus. Kemudian ada usus, asas. Tadi elemen ni asas-asas. Silibus tadi dibina berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Jadi kita tengok tadi KSSR lain, KSSM lain, KBD lain. Yang menyebabkan dia berbeza adalah al-usus an-nafsiyah, al-usus al-ijtimaiyah, al-usus at-tarbawiyah, al-usus al-lughawiyah. Ini huraiannya dah. Baca-baca ni baca dah. Okey. Okey. Sekarang saya nak tunjuk satu benda dekat sini. Mana tadi? Saya pun baru jumpa hari ni je. Nampak Nampak. Okey. Yang ni tak tahulah saya jumpa ni cantik-cantik pula ni. Biasanya jadual biasa lah ni. Saya jumpa template dia. Okey, sekejap saya share dia punya link. Dia dah buat template. Kita copy paste je lah. Mana tadi? Oh, silap, sorry. RPH. Okay. Nampak Al-Maddah Khutah At-Tadris Al-Yawmiyah. Ni RPH. Al-Maddah Al-Lughat Al-Arabiyyah. As-Sa'ah ke berapa. As-Saf ke darjah berapa. Tarikh. Al-Yawm. Dia dah buat siap-siap dah. Kita cuma tick je lah. Tick hari apa, dia dah buat template kan. Setengahnya dia buat hari kosong, kita kena isi dah. Ni dia buat template yang dah siap. Dia dah siapkan. Jadi tick je kat mana. Mi'yar ta'allum, mi'yar al-muhtawa, al-ahdaf. Okay. Fi akhir al-hissah yatamakkan at-talamis min apa. Ni ambil daripada mi'yar al-muhtawa. Daripada SKP tu dalam buku teks. Al-ansyitah ta'limiyah.
Ini dia panggil activity tadi. Activity tadi ya. Baca dan ulang. Guru baca ikut. Baca dan ulang. Baca dan susun perkataan. Macam itulah. Sini ada al-wasail al-mu'inah. Okey, bahan bantu guna apa? Buku. Guna apa? Gambar. Guna apa lagi? Al-anasir abra al-manhaj. Elemen merata kurikulum. Dia dah buat siap dah. Dia cuma tik je. Maharah at-tafkir. Kemahiran berfikir apa dia? Yang 6 tu. Sini ada I think. Guna I think apa? At-taqyim al-madrasi. Penilaian guna apa? Al-injazat. Injazat tadi yang tahap tadi penguasaan tu. Tahap 1 ke tahap 2 dalam DSKP kan ada 6 tadi kan. Ni dia dah. Ijazat ni penguasaan. Okey. Yang ni pembelajaran betul tapi yang ni dia tak tulis. Nombor 1 dia tak buat. Dia tak ada yang tamhid. Tamhid apa kena tulis Ini salah satu template lah. Okey. Template saya ambil yang cari RPH bahasa Arab. Ni RPT. RPT ni rancangan pengajaran tahunan. RPH sama juga je tu. RPH ni ada macam-macam, ada SKP, PLC. Sini ada teks ucapan kan, mengurusi nak baca tiba-tiba kan. Cari kat sini lah. Kat sini ada contoh-contoh, modify je lah. Okay. Ni RPH tadi. Ni RPH ni dia buat dalam tu gambar. Nampak gambar ni kan? Nampak. Khutah at-tadris al-yaumiyah. Sini ada ma'yar ta'lum. Sini ma'yar muhtawa. Yang ni kita kena tulis. Doktor tak share? Yang ni kena tulis. Dia buat dalam bentuk image. Kejap buat dalam bentuk image. Tak nampak Sekejap. Nampak ni? Nampak.
Okey. Yang ni contoh RPH bahasa Arab abad 21. Dia buat dalam bentuk gambar, tapi kita bolehlah ambil kan. Ataupun kita ambil sebagai contoh buat yang baru. Madah Lughah Arabiah, darjah berapa, itu kena isilah. Tajuk dia apa, tajuk pelajaran dia apa, hari apa, tik je hari apa. Mi'yar ta'allum, yang tu kena tengok mi'yar ta'allum berdasarkan unit ataupun maharah qiraah ke, maharah istima' ke, kalam ke, kitabah ke. Mi'yar muhtawa, lebih detail 1, 1, 1, 2, 1, 3. Al-ahdaf, hadaf am. Al-ansyitah, aktiviti dalam kelas tu nak buat apa, 1, 2, 3. Okay. Yang lain tu tik je, tik. Kemudian al-ikhtibar, penilaian tu apa? Terus. Sini ada. Klik pautan yang tertera di bawah untuk memuat turun contoh harfiah bahasa Arab dalam bentuk Word. Ni versi Word kosong. Sekejap saya buka. Oh, dia dah. Saya bagi yang ni lah. Saya bagi link ni. Itu dia. Mana lah nanti ya. Untuk buat assignment. Sekejap dia tengah buka ni. Okey. Ini yang template kosong ni saya share balik. Nampak template kosong ni. Ada dalam link tadilah. Nampak Al-faslu at-tarikh mi'yar ta'allum, buku berapa, minggu berapa, tajuk berapa, al-hadaf, ni hadaf dia. Ansyitah. Bila kita lihat hadaf tu kenalah selari dengan ansyitah. Jangan tak sama pula. Tahap berfikir, ilmu memerintah kurikulum, wasail mu'inah, ta'lim wa ta'allum, kerja rumah ke apa ke. I think ini dipanggil al-mulahazah az-zatiyah, ini dipanggil refleksikan diri. Okey. Tak apalah. Dia kalau yang RPH yang lama ni dia ada tulis. Ada setengah RPH dia minta kita tulis. Kita guna tariqah apa? Tariqah nahwu tarjamah ke, nak tariqah mubashirah ke Yang tu tengoklah RPH ni setiap sekolah kadang-kadang dia ada cara dia sendiri. Secara umum macam itulah. Tapi setiap sekolah nanti mungkin ada kaedah-kaedah dia kena ikut kesesuaian sekolah tu. Kena tahu sekolah guna style apa. Kita tak boleh. Saya nak guna cara saya tak boleh. Orang kata lain padang lain belakang lah. Tapi secara umum dia macam tu lah. Okey. Tajuk yang kemudiannya adalah orang banyak juga slide. Saya guna cepat je lah. Saya nak ni. Okey. Nanti saya letakkan ni dalam untuk baca. Tak apa, minggu pertama ni kita perhabis awal. Kamu boleh buat rancang awal dia punya
assignment tu. Okay. Dalam setengah lesson plan, dia akan minta kita tulis kita guna turut tanda dia apa. Ya? Nampak kan slide ni? Nampak? Okey, ini kaedah yang biasalah. Ini dipanggil tariqah qawaid wa tarjamah. Ataupun diguna tariqah nahwa tarjamah. Cara senanglah. Ajar terjemah aja, kadang-kadang senang bila tanya ma makna, bagi makna, lepas tu bila senang faham, kita pun tinggal gitu je. Akhirnya dia tak pandai-pandai sebab kita tak bina keupayaan belajar untuk membina ayat sendiri. Kita bagi dia faham guna ikut ayat buku tu je. Lebih kurang kita lah juga kan. Kita boleh ayat sekat tu je. Tahtam bimaharah al-qira'ah wal kitabah, dia hanya pentingkan baca, tulis dan terjemah. La tahtam bimaharatul kalam. Dia tak perlu kepada maharah al-kalam. Tastakhdim al-lughatul dia lebih menggunakan bahasa ibunda lil muta'allim. Ya? Macam saya sekarang ni lah. Dia bahasa laqin wal khibrat. Guru, kalau apa-apa sikit gurulah, berpusatkan guru. Guru kena bagi semua guru. Tilmis hanya menerima, mutalaqi, dia menerima saja. Dia ni pasif, dia bukan pembelajaran aktif, dia pembelajaran pasif. Ya, yang ni setiap pondok lah cerita setiap pondok Okey. At-tariqah al-mubashirah. Ni kaedah langsung, direct method. Okey. Direct method ni dia lebih utamakan maharatul kalam. Sebab tu dulu ada BAK, Bahasa Arab Komunikasi. Di Bahasa Arab Komunikasi menggunakan prinsip ni. Direct method. Al-lughah hiya al-kalam. Sebab tu dia mulakan dengan kalam dulu. Jadi kalau tengok KSSR dengan KBD, KBT ni, dia adalah ubah suai daripada Bahasa Arab Komunikasi yang sebelum ni. Dia lebih pada al-istima' wal kalam dulu. Zaman saya dulu, tahun 2000, tahun 1988, mula belajar Bahasa Arab. Dia qiraah dulu. Qiraah faham, lepas tu baru dia nak bina. Qiraah faham, baru dia nak bina al-kalam, al-kitabah. Ni dia terbalik, dia mula dengan kalam dulu. Tatajannab istikhdam at-tarjamah. Dia mengelakkan, kalau boleh tak guna langsung terjemah ni. Tara anna terjemah darar. Terjemah ni mudarat kepada pembelajaran bahasa. La makan lil lughatil al-um. Tiada ruang langsung untuk guna bahasa ibunda. Takhdim al-iqtiran al-mubashir bainal kalimah wa ma tadullu 'alaiha. Jadi kalau nak terjemah kitab, tunjuk kitab, bukan terjemah. Kalau nak terjemah makna perkataan yunazif, bukan terjemah yunazif bagi makna, tapi dia akan ambil penyapu, dia tunjuk perbuatan tu. Jadi bila pelajar, yunazif makna membersihkan, jadi guru akan jawab sahih. Guru tak akan terjemah pula. Jangan terjemah, biar pelajar kita sebut tak apa, tapi kita jangan terjemah. Jadi istikhdam al-lughah hasab al-iqtiran al-mubashir wal mawaqif, dan juga mengikut situasi. Jadi kalau kita tengok KSSR, KSM, KBD, dia mengikut situasi. Sebab tu ada fil fasli, fil ain, dia ada mengikut situasi. La tastakhdim al-ahkam an-nahwiyah. Jadi yang sekarang ni dia tak fokus kepada nahwu, dia fokus kepada penggunaan. Sebab tu KSSR, nahwu darjah 5 baru disebut. KSSM tingkatan 4 baru disebut. Ataupun tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dia lebih kepada
التركيز على القوالب. القوالب. تستخدم أسلوب التقليد والحفظ. Dia ajar dulu bagi guna ikut hafal, lepas tu baru guna ayat sendiri. Kenapa dia menggunakan prinsip iktisabul lughah. Dia menggunakan prinsip macam mana budak-budak belajar bahasa. Dia bukan belajar bahasa, dia hafal qawaid. Dia ikut, dia hafal, dia tiru. Lepas tu dia guna ayat sendiri. Tastakhdim al-anashid. Nanti buat al-anashid kan? Nasyid wal muhawarat al-mukhtarah. Hiwar. Daur al-muallim yuwajjih. Guru sebagai fasilitator. Ini pembelajaran berpusatkan pelajar. Guru sebagai mentor. Yusharik at-tilmiz fil amaliyah at-ta'limiyah. Guru sebagai fasilitator. Daur tilmiz. Guru daripada positif. Tengoklah macam mana 5 ra'yukum apa semua ni. Nanti dalam soalan kuis saya letaklah apa ciri-ciri tariqah nahwu terjemah, apa ciri-ciri tariqah mubasyirah. Tapi dalam assignment saya nak tengoklah kamu guna yang mana, macam mana kamu, kreativiti kamu menggabungkan antara tariqah ni. At-tariqah as-sam'iyyah asy-syafawiyah, dia masih menggunakan tarkiz ala al-kalam. Okey. Cuma beza dia ada sequence. Al-istima', al-kalam, al-qira'ah, al-kitabah. Nampak tak KSSR ada sikit guna kaedah ni? KSSR semua sekali lah. Ada KSSR, KSSM, KBD, dia ada. Al-istima', al-kalam, qira'ah, kitabah. Sebab dia guna teori ni lah. As-sam'iyyah asy-syafawiyah. Tariqah ta'allum al-lughat al-ajnabiyyah tumathil tariqah iktisab. Lepas tu dia menggunakan prinsip bagaimana kanak-kanak belajar bahasa. Sebab dia ikut. Sebab dia meniru. Istima' al-kalam. Istima' dia bukan faham dulu, dia dengar, dia ikut. Okey. Takwin al-adat al-lughawiyah ala tariq al-miran al-qawalib. Sebab tu dalam KSSM dia ada al-qawalib. Dia bukan belajar sebab dia belajar bahasa ikut nahwu. Sebab dia ikut qawalib, dia ikut ayat template yang orang sebut. Makan nasi. Jadi dia pun faham makan, mesti makan makanan. Makan nasi, makan apa? Makan mi, makan apa? Makan Maggi, gitulah. Minum air, minum kopi, minum dulu. Lepas tu dia mula membina perkataan, mengembangkan perkataan. Senang cerita, orang Bangladesh datang Malaysia. Dia masuk kelas bahasa Melayu ke? Tak ada kan? Tiba-tiba dia pandai je. Pandai kan? Tak ada masuk kelas bahasa Melayu pun. Tak ada masuk kelas bahasa Melayu, dia pandai. Walaupun ada slang-slang dia kan. Sebab dia memarasah. Kita ni bahasa Arab dari kata 1 sampai 5 tak pandai-pandai. Sebab tak memarasah dalam menghafal. Kita menghafal je. Tu dia tariqah dia tu. Tariqah sam'iyyah syafawiyah. Tapi tariqah sam'iyyah syafawiyah dia bukan tengok audio visual. Dia memarasah. Dia panggil tariqah mubasyirah. Okey. At-tariqah as-sam'iyyah asy-syafawiyah ni, dia ni asalnya daripada sejarah dia daripada tentera Amerika lah. Tentera Amerika ni dia banyak pergi negara orang. Jadi bila dia hantar tentera, dia kena ada tentera yang faham bahasa penduduk tempatan. Jadi dia gunakan kaedah ni lah untuk mengajar audiovisual lah. Jadi tentera Amerika pergi ke negara Arab kena tahu juga bahasa Arab. Tentera Amerika yang pergi ke Saudi itu bukan tahu bahasa Arab Fusha. Dia sampai boleh tahu bahasa Arab orang Arab Badui yang duduk kat situ, dekat padang pasir, supaya dia boleh faham. Kita pun tak sampai tahap tu. Sebab tu sebelum ni, tahun lepas ke, dia CIA buat iklan nak cari ejen dia yang boleh bahasa Melayu. Sebab dia nampak kepentingan kena tahu bahasa Melayu. Al-muta'allim bihaja ila ta'allum al-lughat al-ajnabiyyah wa laysa ila ta'allum anha.
Beza at-ta'allum, ta'allum al-lughah, ta'allum anha. Ta'allum al-lughah makna belajar bahasa tu. At-ta'allum 'anil lughah, belajar tentang sejarah bahasa tu. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar bahasa nak guna, itu dipanggil ta'allum al-lughah. Ta'allum 'anil lughah, belajar bahasa bukan nak guna, belajar nak tahu tentang bahasa tu, tentang sejarah dia, tentang khasa'is dia, beza dia. At-tamarrun 'ala an-nutq. Bila belajar bahasa, berlatih untuk bertutur, bukan sebab nak faham, nak hafal qawaid. La faedah min al-muqaranat wa taqabulat. Bila belajar bahasa, bukan nak buat perbandingan bahasa. Bukan nak buat kaedah perbandingan mudhaf ilaih bahasa Melayu, mudhaf ilaih bahasa Arab, bukan. Dia tu guna at-tarjamah tadur, dia tak guna tarjamah. Afdal al-mudarris an-natiq al-asli al-mudarrib. Jadi kalau ikut kaedah ni, guru yang paling sesuai untuk mengajar bahasa ialah guru penutur asli bahasa tu sendiri. Jadi kalau bahasa Arab, kena orang Arab lah ajar. Jadi dalam di Malaysia ni, di Malaysia kan, sebab tu kalau di UAE paling kurang kami lantik, paling kurang kena ada seorang, ada 2 orang Arab. Kalau orang Melayu semua tak ready. Kalau bahasa English tak apa. Arab dia lain sikit, dia lain, dia kena ajar juga orang Arab sebab dia lain. Daurul muallim yuqaddim bi nafsihi an-namudhaj al-lughawi. Maksud saya kat sini, masa buat program sekolah, masih online ke ni? Masih online, takut terputus kan? Masa buat program di sekolah, kan, sekali-sekala panggil orang Arab, bagi talk. Dia rasa lain, semangat dia lain. Tapi janganlah cari Arab menjaga shawarma. Arab, panggil Arab yang betul-betul Arab lah, bukan Arab yang jual nasi ayam. Nasi Arab, kan? Dia tengok Arab tu lain, dia tengok kita lain, muka Melayu lain sama-sama, dia tak rasa, nampak Arab lain. Perempuan tak apa, perempuan make up lah macam Arab. Okay. Daur al-muallim yuqaddim bi nafsihi an-namudhaj al-lughawi al-murad. Dalam audio visual method ni, guru sendiri adalah sebagai model. Yuwajjih wa yadbit an-nashat al-lughawi. Dialah yang kontrol semua sekali aktiviti tu. Murid ikut je, muqallid, taklid je. Okay. Al-madkhal al-ittisali, ini dipanggil communication method ataupun communicative method. Ini yang bahasa Arab komunikasi tu lah. Ta'lim al-lughah min ajli isti'maliha fi at-ta'bir amma fi an-nafs. Dia mengajar bahasa untuk menggunakan, untuk menceritakan tentang apa yang berlaku tentang diri dia ketika berkomunikasi dengan orang lain dalam situasi yang berbeza. Okay. Jadi pelajar kena ma'rifat at-tarakib al-lughawiyah wa ma'aniha wa wadhaifiha. Kena tahu tarakib lughawiyah, makna dia. Isti'mal at-tarakib al-lughawiyah. Okay. Ma'rifah yumkin isti'mal tarkib. Al-qudrah ala ikhtiyar ansab tarakib lughawiyah. Okay, ada komunikasi ni, tarkib ni frasa. Frasa situasi ni guna apa? Kalau frasa situasi ni guna apa? Jadi tujuan dia, objektif dia adalah untuk menghasilkan al-kifayah al-ittisaliyah ataupun dipanggil kecekapan komunikasi. Okey. Guru buat apa? Tashil hudus amaliyah. Guru sebagai fasilitator. Idarah an-nashat at-ta'limi. Guru sebagai pengurus perancang aktiviti pengajaran. Sunna'
San'u mawaqif. Guru akan mencipta situasi tertentu. Tashji' at-talamis. Guru akan bagi motivasi. Ishtarik fil munaqashah. Guru akan terlibat. Pelajar buat, guru akan terlibat dalam perbincangan dalam kelas. Pelajar akan buat semua. Guru akan jadi faci. Ini pembelajaran berpusatkan pelajar. Okey, lebih pada komunikatif. Yang bagi al-muallim, okey, semasa komunikasi ini dijalankan, yang bagi al-muallim an yahtam bi taqwim unsurain hammain. Sihhatut ta'bir. Kalau pelajar buat silap, guru akan betulkan. Sihhatut ta'bir. Talaqatut talamis. Talaqah. Ayat yang betul, penggunaan yang betul. Betul dari segi qawaid, betul dari segi penggunaan. Itu beza sahih dengan talaqah. Okey. Ini dia punya dia. Al-ansyutah. Ini dia punya aktiviti yang dipanggil apa? Yang dicadangkan lah. I'adah tartib al-jumal, i'adah tartib al-jumal hiwariyah, qasas musawwarah al-ablughawiyah, an-nasyid. Kita buat contoh-contoh lah. Tamsil al-adwar. Bagi dia berlakon satu masrahiyah, berlakon satu hiwar. Dia buat ayat sendiri. Tapi dia dah belajar lah. Contoh perkataan tu, cuma dia tatbik dalam situasi lain dan kita minta dia lakonkan dengan cara dia sendiri. Yang kelima adalah at-tariqah al-intiqaiyah atau at-tawlifiyah. Al-intiqaiyah ni nama dia selective method. Selective method ni dia akan ambil kebaikan yang ada dalam 4 tariqah sebelum ni. An-nahwa tarjamah, al-mubashirah, as-sam'iyah syafawiyah, al-ittisaliyah. Dia akan gabungkan mengikut kesesuaian. Sebab pada dia, likulli tariqah mahasinuha wa ujubaha. Dia tak ada satu tariqah yang ideal. Ada kebaikan, ada keburukan, dia akan intiqa'. Dia akan pilih. An-nazar ila at-turuq al-arba' ala anha mutakamilah. 4 metod sebelum ni dia saling melengkapi. Gurulah kena pandai-pandai pilih. La tujad tariqah tadris wahidah tunasib jami' al-ahdaf. Jadi dipilih macam mana? Berdasarkan ahdaf ad-dirasah, ad-durus. Dia tengok kalau al-istima', dia tengok mana yang sesuai. Al-qira'ah mana yang sesuai. Al-kitabah mana yang sesuai. Al-kitabah mana yang sesuai. At-tarkis 'ala al-muta'allim. Dia masih memfokuskan kepada pelajar. Tetapi kena tengok keperluan pelajar. Sebab pelajar ni tak sama. Al-mu'allim hur fi istikhdam al-asalib allati tunasib talamizahu wal mawqif at-ta'limi at-ta'allumi. Jadi guru pilih. Guru terpulang pada guru lah. Mengikut kreativiti. Ta'lim at-ta'allumi ni dipanggil PMP lah. Dulu guna PMP, sekarang di sekolah dia guna PDPC. Guru sebagai pemudah cara. Khasa'is at-tariqah an-najihah. At-tahqiq al-ghayah al-maqsudah fi aqalli waqtin. Jadi apa pun tariqah yang kita guna, dia mesti akhirnya hujung kelas tu, lepas tamhid, lepas tanfis, lepas tatbiq, kita dah boleh nampak dah. Dia boleh buat ke tak boleh buat. Walaupun satu masa. Isarah ihtimam. Kita akan nampak daripada mula kita ajar sampai hujung, kita dah nampak dah pelajar respon ke tak respon. Pelajar minat ke tak minat. Kalau daripada awal sampai akhir tak minat, kita gagal lah. Kita diam je. Kita seorang je cakap. At-tafkir al-ibda'i. Kita bagi dia buat ni. Kita bagi dia aktiviti. Dia mampu dia kreatif. Dia kreatif. Mana tadi? Tafkir al-ibda'i dia kreatif. Setakat yang saya bagi, pelajar-pelajar dia kreatif. Cuma
kesalahan bahasa yang dia buat ketika dia buat presentation tu benda biasa. Kita kena betulkan. Jangan kita pula salah, dia ikut kita salah. Ijad jawul amal al-jama'i. Ni kita kena galakkan kerja berkumpulan. Yang kelima, mura'ah psikologiyah. Masa kita betulkan tu kita kena psikologi lah juga supaya dia turun minat. Jangan dia tengok kita tegur tu dia tak minat, dia kecil hati ke apa ke. Tatbiq unsur al-murunah. Kita kena fleksibel lah. Dalam buku tu ada 6 gambar. Jangan hentam 6. Kalau kelas pandai boleh lah 6. Kalau kelas sederhana, kita kena pecah 2, 3, 3. Kalau kelas lembab, 2, 2, 2. Kita kena fleksibel. Tanwi' at-tariqah wal ansyitah wifqa az-zuruf. Okey. Baik. Nampak kan Jadi marah dekat sini. Sekejap marah dekat sini. Al-manhaj ad-dirasi. Al-manhaj ad-dirasi. Turuq. Turuq istima' dekat. Okey, cuba tengok dalam WhatsApp ni. Tu delete apa tu? Turuq tu yang tadi turuq tadi tu. Al-manhaj tadi yang di SKP tu, yang pasal di SKP tu. Okey. Okey. Jadi tak payahlah online lama-lama petang Masa yang selebihnya ni cuba rancang aktiviti ni Minggu depan kita akan bincang balik yang nak buat ni. Okey. Nampak Saya takut terputus je ni sebab dah hujan sekarang ni. Nampak ke? Nampak ke? Okey. Yang ni individu. Nasyid, buat seorang satu nasyid. Iklan program tu ikutlah program apa ke, mukhayyam ke, kalam jama'i ke. Kalau boleh buatlah warna-warni sikit kan. Aktiviti PK 21 ni yang tadi iklan program, aktiviti PK 21 ikutlah. Hot seat ke apa ke Tapi rujuklah silibus ataupun buku teks tertentu. Ni seorang-seorang. Ini antara dalam Word Kemudian group assignment ikutlah nak buat kumpulan 3 kumpulan ke Kalau 4 kena jadi seorang tu kena ada 3 kan. 3 kumpulan ke 4 kumpulan ke. Satu lesson plan. Jadi saya dah tunjuk contoh. Lesson plan tu buat satu micro teaching. Micro teaching ni rakam. Rakam. Kemudian yang kuis sendiri saya akan yang kuis tak berserahkan kepada saya lah. Saya akan buat saya akan fikirlah soalan-soalan yang sesuai. Bukan nak bagi fail. Maknanya paling-paling kurang bila jawab tu rasa tercabar untuk menjawab. Rasa tercabar untuk menjawab ni. Okey, kejap saya nak tadi saya janji nak tunjuk satu
Ini student saya yang lepas lah. Ini saya letak dalam WhatsApp group ni. YouTube. Tengok lagi ya. Ini contoh. Budak-budak ni dia duduk merata tapi dia boleh buat benda grouping group punya assignment dia hantar. Seorang duduk Kelantan, seorang duduk Terengganu, seorang duduk Perak Lepas tu dia gabung jadi assignment. Macam itulah saya nak ni. Okey? Okey, insya-Allah. Untuk subjek ni ada lagi 4 PowerPoint tapi sikit-sikit. PowerPoint ialah ta'lim maharah kitabah, ta'lim maharah qiraah, ta'lim maharah istima', ta'lim maharah ta'lim maharah istima', kalam, qiraah kitabah. Tapi dalam tadi kita dah tengok dah. So minggu depan kita akan tengok balik. Tu secara umum, lepas tu kita akan tengok balik rujuk pada di SKP. Okey insya-Allah. InsyaAllah. Jadi yang lagi masa yang lebih-lebih ni fikir-fikirlah macam mana. Minggu depan saya akan follow up balik. Bincanglah sama sendiri. Minggu depan saya akan follow up kumpulan nak buat apa. Doktor, saya nak tanya doktor. Yang iklan program tu buat macam poster ke? Iklan ikutlah poster ke boleh juga. Iklan poster ke. Macam nasyid tu pula kita buat macam contoh buat saya kata ada kat Word je lah. Ya. Saya kata dia. Tajuk je lah. Okay, baik. Doktor, lesson plan tu Doktor, lesson plan tu dalam bahasa Arab lah kan? Ya. Betul, yang aktiviti tu pula kita kena ceritakan ke aktiviti kita buat tu ke macam mana? Aktiviti tu dalam buku kita tampak ada. Kita tampak KSSM. Maknanya kalau kita buat aktiviti tu hot seat. Kita buatlah apa aktiviti dia. Macam mana step case 1, step 2, step 3, step 4. Kalau kita buat game ulang, game tu ada dekat situ gambar dia. Lepas tu game dia dengan cara permainan. Macam tu lah. Okay, terima kasih doktor. Okay. InsyaAllah. Paling saya akan tapi yang saya tak apa. Minggu lepas ni tak apa. Paling saya akan bagi video tak siap lagi. Paling nanti lepas ni saya bagi link. Okay. Tak boleh orang lain ni. Hujan nanti putus pula. Lepas ni offline. Okay. Okay, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran doktor. Fine. Doktor. Terima kasih. Nama.